Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita akan sambung bab 2 iaitu pengelasan unsur. Okey, hari ni kita akan belajar 3 standard pembelajaran iaitu mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala. 6.1.4 membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. 6.1.5 menghargai unsur alam yang membolehkan manusia menemui dan menyusun ketertiban ini dalam bentuk jadual. Okey, mari kita imbas kembali apakah itu unsur. Okey, unsur itu adalah jirim yang terbentuk daripada atom yang sama jenis. Itu kita panggil sebagai unsur. Unsur ini terbahagi kepada logam, separuh logam dan bukan logam. Okey, seterusnya jadual berkala unsur. Ini yang kita akan fokuskan hari ini. Jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur ni dicipta oleh saintis kimia Rusia yang bernama Dmitry Mendeleev daripada tahun 1834 sehingga 1907. Okey, mari kita tengok jadual berkala unsur. Ini dia adalah jadual berkala unsur. Okey, baris melintang pada jadual berkala unsur dipanggil kala, iaitu ini dia adalah kalaan. Kalaan. Di sini ada 7 kala pada jadual berkala unsur ni. Okey, laju menegak pula pada jadual ni dipanggil sebagai kumpulan. Ni kumpulan 1, 2, 3, 4 sampailah kumpulan 18. Oleh itu jadual berkala ni dia ada 18 kumpulan. Okey, jadual berkala ni dia menunjukkan kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir. Okey, yang warna biru ni adalah logam. Yang warna kuning ni adalah separuh logam. Dan yang warna merah jambu ini adalah bukan logam. Okey, simbol kimia unsur yang ditulis dalam huruf besar untuk huruf pertama dalam huruf kecil, untuk huruf kedua jika ada. Okey, contohnya macam C. C huruf besar dia mewakili unsur karbon. Okey. Kalau Ca pula adalah dia mewakili sebagai kalsium. Selepas sesuatu unsur itu ditentusahkan, nama dan simbol kimia yang rasmi akan diberikan kepada unsur tersebut. Unsur logam dalam siri latanida ni, okey, yang bawah ni dia panggil logam nadir bumi. Unsur logam dalam siri aktinida membebaskan sinaran radioaktif apabila mereput. Okey, seterusnya ini adalah ciri-ciri untuk logam dan bukan logam. Mula-mula sekali kita akan tengok yang belah atas ni, okey, persamaan dia. Kedua-dua logam dan bukan logam ni adalah unsur. Dua-duanya adalah unsur. Sekarang kita tengok perbezaan dia. Ada 8 ciri-ciri yang membezakan logam dan bukan logam. Ini yang pertama kita tengok kekilauan. Okey, logam ni berkilau manakala bukan logam ni pudar. Okey, untuk kemuluran logam adalah mulur manakala bukan logam ni rapuh. Okey, sebab dia mudah patah. Manakala keboleh tempaan, maksud lain bagi keboleh tempaan ni dia boleh dia bentuk. Okey, untuk logam dia boleh ditempa, maksud dia boleh dibentuk. Kalau bukan logam dia tidak boleh ditempa. Okey, seterusnya kekuatan regangan. Okey, logam ni kuat. Okey, kekuatan regangan dia kuat. Manakala bukan logam, kekuatan regangan dia lemah, mudah patah. Okey, yang kelima, kekonduksian elektrik. Okey, logam mempunyai kekonduksian elektrik yang sangat baik, manakala bukan logam adalah lemah kecuali karbon. Okey. Kekonduksian haba pula bagi logam adalah baik, manakala untuk bukan logam adalah lemah.
Yang ketujuh adalah ketumpatan. Ketumpatan bagi logam adalah tinggi, manakala bukan logam adalah rendah. Takat lebur dan takat didih untuk logam adalah tinggi dan bukan logam adalah sebaliknya, iaitu rendah. Okey, itu adalah ciri-ciri bagi perbezaan bagi logam dan bukan logam. Okey, seterusnya, tahukah anda terdapat unsur yang tidak dapat dikelaskan sebagai logam atau bukan logam? Contohnya, germanium dan silikon. Unsur-unsur ini itu kita kelaskan sebagai unsur separuh logam kerana mempunyai kedua-dua ciri logam dan bukan logam. Sebab tu kita panggil sebagai separuh logam. Okey, next. Ini adalah contoh bagi logam. Ada 4 contoh saya tunjuk kat sini. Yang pertama adalah aluminium. Ni aluminium foil yang selalu mak-mak kamu untuk masak kek tu. Aluminium ni dia boleh ditempa, iaitu dia boleh dibentuk kuat dan ringan dan pepejal yang berwarna kelabu dan berkilat. Okey, yang kedua adalah besi. Besi ni adalah kuat, mudah ditempa, bahan magnet, konduktor elektrik yang baik, pepejal yang berwarna kelabu. Ini adalah contoh gambar bagi besi. Ni sebut besi lah. Okey, yang ketiga adalah zinc. Zinc untuk buat atap tu. Okey, zinc ni adalah kuat, pepejal yang berwarna kelabu dan zinc mempunyai konduktor elektrik yang sangat baik. Okey, kuprum. Yang keempat adalah kuprum. Kuprum ni digunakan untuk membuat wayar kuprum. Kalau kamu tengok dekat wayar-wayar dekat rumah tu, wayar tu dibuat daripada kuprum. Okey, kuprum ni dia kuat, tahan karat, mulur, iaitu mudah dibengkok. Lepas itu konduktor elektrik yang baik, berwarna coklat kemerahan. Oleh itu kuprum ni digunakan untuk sebagai dalam alatan elektrik lah. Okey, seterusnya kita akan tengok untuk contoh bukan logam. Okey, ada 4 contoh yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah iodin. Okey, iodin ni selalunya digunakan dalam bidang kesihatan lah, iaitu untuk membuat antiseptik, untuk mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Hablon ni berwarna hitam dan beracun. Dia agak bahaya. Okey, yang kedua adalah karbon. Karbon dia adalah perpecah berwarna hitam, licin, ringan, unsur bukan logam yang merupakan konduktor elektrik yang baik. Ini adalah satu-satunya daripada bukan logam yang mempunyai konduktor elektrik yang sangat baik. Okey, penggunaan karbon ni adalah untuk membuat raket badminton dan juga mata pensil. Okey, yang ketiga adalah klorin. Klorin ni adalah gas yang berwarna kuning kehijauan. Lepas itu klorin ni digunakan untuk peluntur warna. Okey, contohnya dekat dapur kamu tengok, bukan dekat cuci pakaian lah, kalau ada mak kamu guna Clorox, itu dalam tu dia terbuat daripada klorin jugalah. Lepas tu klorin ni dia beracun. Okey, yang keempat adalah sulfur. Okey, sulfur ni sebut pepejal berwarna kuning dan juga beracun. Okey, kegunaan sulfur ni dia membuat tayar getah lebih keras. Okey, seterusnya adalah ini ada satu soalan kebat. Okey, Pak Lekir ialah seorang tukang keris. Dia membuat kepingan besi untuk menjadikannya sebilah keris. Apakah sifat besi yang membolehkannya dibentuk menjadi keris? Okey, saya akan bagi kamu masa 5 saat untuk menjawab soalan ini. Okey, tamat sudah 5 saat. Apakah jawapan kamu? Mari kita semak adakah jawapan kamu tu betul, A, B ataupun C. Okey, jawapan dia keboleh tempaan sebab dia mudah dibentuk. Okey, besi ni dia dibentuk menjadi keris. Ini keyword dia, dibentuk. Oleh itu sifat dia keboleh tempaan. Okey, yang terakhir sekali kita nak hampir untuk habis
pengajaran kita hari ini. Okey, menghargai ketertiban unsur yang wujud dalam alam ini. Okey, unsur yang disusun secara tertib dalam jadual berkala unsur membantu kita mengkaji sifat kimia dan sifat fizik untuk unsur secara sistematik. Saintis telah menghabiskan masa yang lama dalam penyelidikan dan pembangunan jadual berkala unsur. Oleh itu, kita haruslah menghargai jasa dan usaha saintis dalam penemuan dan penyusunan unsur yang teratur dalam jadual berkala. Okey. Nilai murni yang di sini adalah kita haruslah sentiasa menghargai jasa. Okey. Praktis formatis 6.1. Okey, ada 7 soalan dekat sini. Ini adalah kerja ke rumah kamu untuk hari ini. Okey, sila jawab dalam buku nota. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi pada kelas seterusnya. Bye.